Tuan Pengerusi kerana memberi saya peluang dalam bahas peringkat jawatankuasa pada petang ini. Yang pertama, saya ingin mengukuhkan butiran 02801 iaitu projek penandaan, pengukuran dan penyelenggaraan sempadan antarabangsa. Saya ingin mengenangkan isu-isu pemetaan sempadan darat antarabangsa yang melibatkan Sabah Sarawak dengan negara Indonesia Brunei. Sarawak dan Sabah mempunyai sempadan darat yang amat panjang dengan negara jiran iaitu Brunei dan Kalimantan Indonesia. Ada beberapa lokasi di sepanjang sempadan darat ini mengalami pertindihan dan masih dipertikaikan. Oleh itu, saya ingin memohon keperincian mengenai status pengukuran sempadan darat antarabangsa di antara Sarawak, Brunei, Sabah dan Kalimantan. Apakah isu-isu yang di lapangan yang menyebabkan kelewatan atau menjadi halangan kepada proses pemetaan tersebut? Adakah negara jiran memberikan kerjasama yang memuaskan? Berapa banyakkah pertindihan tuntutan sempadan yang masih belum diselesaikan di antara Sarawak, Sabah, Brunei dan di antara Sarawak, Sabah dan Kalimantan? Dan bilakah penandaan dan pengukuran ini dijangka dapatkan siap sepenuhnya? Yang kedua, butiran 040200 pembangunan tenaga lestari. Saya ingin bertanya kepada kementerian mengenai perkembangan terbaru dalam perancangan dan pembangunan tenaga pulih baru TBB di Semenanjung Malaysia. Apakah status sebenar akan kapasiti pengeluaran TBB pada masa sekarang di Semenanjung Malaysia? Berapakah permintaan bekalan TBB terutama dari industri-industri yang berasaskan konsep hijau atau green concept dengan izin? Apakah langkah yang diambil untuk memenuhi permintaan TBB daripada industri-industri hijau tersebut? Saya juga nak bertanya berkenaan dengan status larangan penjualan TBB ke Singapura. Adakah kerajaan masih mengekalkan polisi melarang penjualan TBB ke Singapura yang seperti mana ia diamalkan oleh kerajaan terdahulu? Macam mana pula dengan kedudukan Sarawak yang mempunyai banyak kapasiti pengeluaran TBB melalui sumber hidro? Adakah larangan pengeksport TBB ke Singapura ini digunakan pakai? Adalah dimaklumkan bahawa Sarawak mempunyai bidang kuasa sendiri untuk mengawal selia bekalan tenaga elektrik. Sarawak memang ada rancangan jangka masa panjang untuk menjual TBB ke tempat lain yang melebihi digunakan di Sarawak sendiri. Butiran 070600 Biodiversity Protection and Petroleum Program BP3. Saya sedia maklum dan menyambut baik akan usaha kerajaan untuk menjaga dan memelihara khazanah alam semula jadi di Malaysia dengan menambahkan peruntukan daripada 27 juta pada tahun 2022 kepada 39.3 juta pada tahun 2023. Oleh demikian, saya ingin meminta keperincian akan program, aktiviti atau usaha tambahan yang melibatkan tambahan peruntukan tersebut. Saya juga menyeru supaya program BP3 ini dikembangkan ke Sabah dan Sarawak meskipun bidang kuasa hutan adalah di bawah bidang kuasa negeri masing-masing. Ramai bekas tentera dan polis dan juga orang asal di Sarawak boleh menjadi ranger menjaga biodiversity di negara kita ini. Yang keempat, butiran 29000 Rancangan Bekalan Air Sarawak. Saya terkilan dengan pengurangan peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Sarawak kalau dibandingkan dengan peruntukan tahun 2022 yang dulu, di mana pada tahun 2022 sebanyak 153.73 juta dan hanya 140.79 juta diperuntukkan pada tahun 2023. Pengurangan sebanyak 12.94 juta. Walhal Sarawak memerlukan sebanyak 2.16 bilion untuk memastikan semua penduduk Sarawak mendapat bekalan air yang mencukupi. YB boleh mencelas sikit? Boleh. Silakan. Terima kasih Berhormat Seratuk. Terima kasih ya Tuan Pengerusi. Dia kamu harus sedar bahawa 160 juta yang diberi kepada Sarawak itu bukan dalam bentuk grant, dia cuma dalam pinjaman.
Dan lain perkataan, kerajaan Sarawak perlu bayar balik peruntukan tersebut. Jadi adakah yang berhormat setuju jika sekiranya peruntukan seperti ini seharusnya dibentuk dalam bentuk grant dan bukan dalam bentuk pinjaman? Terima kasih. Saya amat setuju kalau ini ditukar kepada bentuk grant kerana air ini adalah keperluan asas penduduk di Malaysia ini. Terima kasih. Dan adakah kerajaan mempunyai program jangka masa panjang untuk memastikan matlamat 100% ini dicapai? Walau bagaimanapun saya ingin meminta penerangan senarai projek-projek dan lokasi yang termasuk di dalam peruntukan tersebut. Lebih baik dicakapkan sebagai pinjaman. Adakah ini melibatkan projek baru atau penyambungan projek-projek yang sedia ada? Itu saja perpapasan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Saratok. Dipersilakan Yang Berhormat Tampin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Tuan Pengerusi kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan 2023 peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Pertamanya Tuan Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 16700 rancangan tempatan banjir dan saliran bandar. Mudah-mudahan peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit pada tahun ini dapat melindungi lebih ramai rakyat Malaysia daripada terus menjadi bangsa banjir. Begitu juga dengan kawasan pertanian serta agro makanan. Justru itu Tuan Pengerusi, saya ingin bertanya berapakah bilangan projek tempatan banjir yang bakal terlibat menerusi peruntukan tahun ini beserta kawasannya. Ekoran hujan berterusan bagi negeri-negeri di Semenanjung termasuk Barat dan Tengah Sarawak serta Timur Sabah sehingga 1 Mac lalu seperti mana yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi. Kawasan Tampin juga turut ditenggelami air dan menjejaskan beberapa kawasan dengan mencatatkan jumlah keseluruhan mangsa seramai 266 orang. Untuk makluman, keadaan banjir di Tampin juga semakin membimbangkan. Keadaan ini telah menimbulkan persoalan tentang keberkesanan tempatan banjir sedia ada yang terdapat dalam kawasan Parlimen Tampin iaitu di Pekan Gemas sama ada masih boleh beroperasi dengan baik atau sebaliknya. Sehubungan dengan itu, saya juga menggesa agar kementerian memeriksa perkara ini dan sekiranya terdapat keperluan untuk membina projek tempatan banjir yang baru, saya amat alu-alukan. Terutama juga di Pekan Gemencih dapat dilaksanakan dengan kadar segera. Seterusnya, Tuan Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 80000 projek pembentungan negara. Saya dapati bahawa peruntukan bagi tahun ini telah dikurangkan kepada hanya 329 juta ringgit berbanding tahun 2022 iaitu sebanyak 432 juta ringgit. Soalan saya, mengapakah peruntukan ini dikurangkan dan di manakah kawasan yang akan terlibat menerusi peruntukan tahun ini? Untuk makluman, projek sistem pembentungan di Bandar Tampin sudah lama gagal untuk disiapkan. Justru itu, saya ingin mengetahui apakah progres terkini dan bilakah jangkaan sebenar projek tersebut boleh disiapkan sepenuhnya. Projek yang tergendala sejak sekian lamanya ini telah mengganggu lalu lintas, mencacatkan pemandangan dan mengurangkan kebahagiaan kami di Tampin. Saya amat berharap supaya perkara ini mendapat perhatian pihak kementerian agar tidak terus dibiarkan berlanjutan. Seterusnya, butiran 13900 rancangan kawalan dan isyarat bahaya banjir. Terima kasih saya ucapkan kepada kerajaan kerana telah meningkatkan peruntukan kepada 93 juta ringgit berbanding 45 juta ringgit pada 2022. Peningkatan besar ini jelas menunjukkan keseriusan kerajaan untuk membaiki kelemahan sistem amaran banjir. Saya berpendapat kementerian juga perlu memberi penekanan terhadap aspek pengetahuan asas survival rakyat untuk berdepan dengan musibah banjir. Justru itu, saya mencadangkan supaya kementerian melaksanakan program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti dan dengan kerjasama ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri. Menerusi usaha ini, kita dapat meningkatkan tahap
ketersediaan rakyat dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi bencana pada masa hadapan serta mengurangkan risiko kemalangan jiwa. Sehubungan dengan itu, saya berharap supaya sebahagian daripada jumlah peruntukan turut dibelanjakan bagi tujuan ini bagi menjamin keselamatan rakyat. Akhir sekali Tuan Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 07100 per hilitan. Berdasarkan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar, babi hutan, kera, monyet dan buruk merupakan antara haiwan yang dilindungi. Ini bermakna mana-mana individu yang menembak, menjerat dan membunuh haiwan tersebut merupakan suatu kesalahan. Justru itu Tuan Pengerusi, saya ingin mendapatkan penjelasan apakah perancangan kementerian untuk mengawal haiwan-haiwan liar tersebut daripada terus mengganggu dan merosakkan tanaman di luar bandar. Pada kesempatan ini saya juga ingin cadangkan supaya kementerian membelanjakan sebahagian daripada peruntukan yang berjumlah RM43 juta pada tahun ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengawal dari sudut pembiakan haiwan-haiwan berkenaan. Pada pendapat saya, di samping kita meletakkan kepentingan untuk melindungi hidupan liar, kementerian juga perlu bertimbang rasa terhadap nasib para penduduk luar bandar yang sering terancam. Sekian saja daripada saya setakat ini Tuan Pengerusi. Saya berharap agar segala pandangan dan persoalan yang disampaikan mendapat perhatian oleh kementerian untuk tindakan selanjutnya. Sekian, terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Dipersilakan Yang Berhormat Kuala Langat. Terima kasih Tuan Pengerusi memberikan ruangan kepada saya untuk terus berbahas dalam peringkat jawatankuasa. Pertamanya saya terus merujuk pada muka surat 247 butiran 060000 aktiviti 060300 pengairan dan saliran kod 10,000 hingga 40,000 dengan anggaran peruntukan 115 juta lebih. Mutakhir ini dengan keadaan ragam iklim yang kerap berlaku dan menyebabkan banjir, dan saya kira di Selangor antaranya adalah pengalaman apabila kita menghadapi banjir pada penghujung tahun 2001. Banyak aktiviti dan juga kerja-kerja pengecangan banjir harus ditangani secara segera di peringkat daerah dan memerlukan arahan dan tindakan yang secepat mungkin. Bukan sahaja hanya melibatkan urusan kewangan tapi juga soal pengurusan pelaksanaan aktiviti. Dan saya dapati seolah-olah ia ada sedikit halangan apabila organisasi pengurusan di peringkat Jabatan Pengairan dan Saliran peringkat daerah apabila pengurusannya jabatan masih lagi di peringkat Jabatan JPS peringkat negeri. Semana kita sedia maklum, terutamanya kalau saya sebutkan di Selangor lah, JPS di peringkat daerah ni dia hanya secara organisasi dia adalah diuruskan di peringkat negeri. Jadi walaupun jawatan kuasa atau perjawatan itu ada di peringkat daerah, tetapi daripada sudut pelaksanaan apa juga perancangan-perancangan dan juga aktiviti untuk dilaksanakan dia mengambil masa, termasuklah projek-projek kecil dan sebagainya, kerana dia juga melibatkan penjawatan yang tidak cukup. Saya mencadangkan supaya pengurusan JPS di peringkat daerah ini biarlah diuruskan di bawah jurutera daerah dan organisasinya seperti jabatan-jabatan yang lain, seperti Jabatan Kerja Raya yang mana di peringkat daerah juga, dan pengurusan kewangan semua ada di peringkat pejabat daerah. Ini berlainan dengan Jabatan Pengairan dan Saliran. Kemudian saya merujuk kepada muka surat 252 butiran 08601 penanaman pokok bakau dan spesies yang sesuai di pesisiran pantai di bawah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM, yang mana saya kira kempen 100 juta pokok itu juga akan melibatkan pokok-pokok bakau terutamanya di hutan-hutan bakau kita. Saya melihat bahawa anggaran pada tahun 2023 menurun 972,000 kalau nak bandingkan dengan perbelanjaan sebenar pada tahun 2021 sejumlah 8,294,697. Dan saya kira harus juga diberikan satu peruntukan yang besar, dan aktiviti-aktiviti penanaman pokok terutamanya pokok hutan bakau adalah satu perkara yang sangat penting yang menjaga pantai-pantai kita. Daripada bakau ini yang kita sedia maklum, hutan bakau adalah pemecah ombak dan dapat mengurangkan berlakunya kes-kes ban rebak dan sebagainya, dan seterusnya mengurangkan risiko banjir dan hakisan pantai dan juga sungai. Kemudian saya merujuk kepada muka surat 253 Jabatan Pengairan dan Saliran
butiran 13,200 hingga 16,900 menaik taraf infrastruktur saliran bandar tempatan banjir, yang mana kerja-kerja JPS mencegah hakisan pantai, mengurek kuala sungai, rancangan tempatan banjir, terutamanya di Kuala Langat, dan juga memperbaiki, mengindah dan merawat sungai dan infra MASMA. Jadi antara beberapa isu yang saya lihat adalah dengan ragam iklim yang berlaku ini, hakisan pantai juga tebing sungai banyak yang runtuh, ban banyak yang rebak terutamanya di Kuala Langat. Saya lihat beberapa jalan-jalan utama kadang-kadang melibatkan jalan ni yang terhakis. Sebagai contoh, kalau di Kuala Langat, jalan laluan pantai Murib ke Kelanang runtuh hakisan. Begitu juga dengan tanah-tanah hak milik yang runtuh yang menjadi sebahagian pada sungai pada hari ini disebabkan oleh juga hakisan. Dan ada juga berlaku tanah milik yang ada pada hari ini berada di luar daripada ban dan menjadi kawasan hutan bakau. Adakah kerajaan ingin akan mengambil balik ataupun mengarahkan kerajaan negeri untuk mengambil balik dijadikan sebagai kawasan untuk tempatan ataupun pemecah ombak yang mana hutan bakau ini dapat dikekalkan. Seterusnya berkaitan dengan pencemaran sungai yang saya kira saya nak sebutkan sini secara khususnya Sungai Langat yang menjadi sumber kepada loji rawatan air Labuan Dagang, yang mana saya melihat banyak pembangunan di Bandar Makuta terutamanya pembangunan yang banyak menggunakan air sungai ini. Mereka menggunakan air sungai ini untuk proses industri mereka, termasuklah kilang-kilang recycle kertas dan sebagainya. Akhirnya mereka mengeluarkan sungai air itu semula ke sungai, walaupun dalam jaminan mereka bahawa air yang dikeluarkan itu adalah lebih bersih daripada air yang diambil, tetapi ternyata apabila berlaku kematian spesies-spesies dalam sungai ini, dia menunjukkan bahawa pencemaran itu telah berlaku. Dan saya nak melihat apakah jaminan ataupun peruntukan yang ada daripada kerajaan untuk melihat bagaimana water treatment plant secara bersepadu. Di situ saya ingat ada beberapa pelbagai kilang-kilang industri ini, kalau boleh dia dilakukan secara bersepadu, akhirnya dirawat dengan betul sebelum ianya dilepaskan ke sungai. Jadi sekadar itu, terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat. Dipersilakan Yang Berhormat Tebrau. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya terus masuk kepada butiran P16700, rancangan tempatan banjir. Saya ingin mohon pencerahan atau perincian daripada pihak kementerian. Bajet 1 bilion yang diperuntukkan itu, adakah dia akan diperuntukkan juga di kawasan Tebrau yang juga terbanjir baru-baru ini, di banjir Johor yang krisis besar itu, termasuklah di Kampung Paya Kenangan, Kampung Bunga Ros, Kampung Melayu Kangkar Tebrau, Kampung Pasir Tebrau, Kampung Ulu Pandan, Kampung Tengah, Sungai Tiram, kawasan Batu 20, Kampung Cahaya Baru, Kampung Tawaka, Kampung Maju Jaya dan Kampung Sinaran. Dan saya juga harap JPS juga boleh membuatkan kerja-kerja untuk mendalamkan atau mengkorek atau menyelenggarakan dua sungai utama punca banjir, iaitu Sungai Tebrau dan Sungai Tiram. Kita doalah dan mudah-mudahan banjir Johor ni kita tidak akan ulang lagi. Isu kedua di bawah heading P06400, rancangan bekalan air negeri Johor, di mana 84 juta telah diperuntukkan. Tuan Di-Pertua, penggunaan air khasnya di Johor Selatan sememangnya tinggi, hampir perlu 1,000 juta liter sehari atau 1,000 MLD sehari. Sebenarnya reserve margin di Johor Selatan dah masuk negatif dah. Kita memang tidak cukup air. Maka saya mohonlah bajet ni, adakah bajet 84 juta ni berapa akan disalurkan untuk bekalan air ni? Adakah dia termasuk progres projek pembekalan air mentah Layang 2, dan sira beri pencerahan apa projek lain yang termasuk dalam 84 juta ni yang mampu menambah dan memantapkan lagi bekalan air khasnya di Johor Selatan. Tuan Di-Pertua, isu NRW. Air tidak terhasil atau NRW adalah sumber air bersih yang tidak dapat sampai ke berguna atau dengan singkat satu pembaziran.
Punca adalah seperti air dicuri tanpa melalui meter air, kebocoran pipe dan lain lagi. Mengikut kajian yang baru dijalankan oleh kerajaan, pada tahun 2022 sahaja, jumlah kerugian untuk NRW adalah hampir 2 bilion ringgit. Peratusan purata kebangsaan air tidak berhasil adalah pada 2022 adalah sebanyak 37.2%, iaitu bersamaan kuantiti air sebanyak 7 million liter sehari. Untuk maklumat, cadangan yang ditetapkan oleh World Bank, Bank Dunia, peratusan purata sepatutnya adalah kurang daripada 25%. Kalau mengikut breakdown mengikut negeri top 3 yang mempunyai NRW yang paling tinggi di semenanjung Malaysia adalah negeri Perlis, negeri Kelantan dan negeri Kedah. Semua ni kebetulan adalah di bawah Perikatan Nasional. So saya harap kerajaan-kerajaan negeri, 3 negeri ini boleh kerjasama dengan kerajaan pusat untuk menurunkan NRW ni. Malangnya, peratus purata kebangsaan telah meningkat daripada 35.3% pada tahun 2017 kepada 37.2% pada 2022, iaitu peningkatan sebanyak 1.9% atau persamaan 1.1 juta liter sehari. Ini jelas menunjukkan tindakan yang sekian ambil ni tidaklah berkesan dan efektif. Maka dengan peruntukan sebanyak 325 juta pada tahun ini, bolehkah kerajaan memberi perincian apa projek yang akan digunakan untuk mengurangkan NRW dan apakah rancangan kerajaan untuk mengurangkan peratus purata kebangsaan NRW kepada 25%, iaitu cadangan angka yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Tuan Yang di-Pertua, ada satu isu berkenaan dengan Indah Water juga. Saya dapat aduan daripada rakyat bahawa Indah Water ada menggunakan perkhidmatan syarikat pihak ketiga atau kita panggil debt collector untuk cuba mengutip caj yuran. Saya rasa itu bukan satu langkah yang wajar sebab pertama ada involve data leak, maknanya maklumat ini akan diberi kepada pihak ketiga. Kedua, dia satu kebaziran bagi saya sebab yang tuntut tu pun hanya RM100 saja. Kenapa nak engage third party? Dan ketiga, saya rasa sebagai sebuah GRC kerajaan, mereka boleh kutip sendiri ataupun guna peguam. Tidak baiklah kalau guna debt collector dan mana tahu debt collector tu guna cara-cara yang tidak diizini untuk kutip duit tu. Tidak memberi imej yang baik untuk Indah Water dan juga kerajaan. Dan akhir sekali untuk isu tenaga lestari renewable energy, saya buat cadangan kepada kementerian, sebenarnya kita ada banyak empangan dan kawasan tadaan air. Dan salah satu sumber renewable energy yang boleh kita dapatkan di Malaysia sebenarnya adalah kuasa solar. Cadangan saya ialah, bolehkah kementerian pertimbangkan kita letak solar panel. Solar panel di atas air, di empangan dan kawasan tadaan air. Dia ada dua kebaikan. Satu, kita boleh mengurangkan proses penyejatan air, iaitu evaporation. Dan kedua, pada masa yang sama kita boleh ekstrak tenaga bersih untuk kita dapatkan tenaga yang kita boleh digunakan sekali lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Dipersilakan Yang Berhormat Tangga Batu. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya merakamkan ucapan selamat datang kepada Dewan Muslimat PAS Tangga Batu yang memberikan sokongan kepada saya. Baik, Pengerusi, saya ingin bawa terus isu-isu yang berlaku di Tangga Batu. Butiran 14500 muka surat 254 iaitu menaik taraf infrastruktur dan saliran bandar tempatan banjir. Kerajaan Persekutuan telah meluluskan 8 projek bernilai 931.2 juta bagi mengatasi masalah banjir yang sering melanda Melaka. 8 projek tersebut ialah projek tempatan banjir Sungai Melaka, fasa 1 naik taraf kolam tempatan banjir Kerubung, Sungai Duyung, Alor Gajah, Melimau dan sebagainya. Tapi saya ingin fokus kepada Tangga Batu itu tempatan banjir Kerubung kerana ia melibatkan Kampung Lanjut Manis, Kampung Kerubung, Tanah Merah, Belimbing Dalam walaupun berada dalam Parlimen Alor Gajah dan juga sebuah sekolah agama iaitu Al-Munawarah. Jadi banjir di sini dia bukan banjir bermusim tapi dia bila hujan lebat dia akan banjir. Jadi pertanyaan saya ingin minta penjelasan daripada kementerian tentang status menaikkan taraf projek tempatan banjir ini dan kalau kita lihat peruntukan yang diperuntukkan di bawah butiran ini tinggi 117 juta. Saya berharap supaya projek ini dapat diberi perhatian oleh kementerian. Yang kedua, butiran 15000 itu kerja-kerja JPS di pelbagai negeri. Walaupun saya melihat peruntukannya dikurangkan kepada 76 juta saja, tapi kalau kita lihat bahawa di dalam Parlimen Tangga Batu ni ada persawahan seluas 717 hektar yang sering
kami menerima aduan bahawa kekurangan bekalan air. Oleh itu saya minta supaya pihak kementerian dapat memberikan perhatian kerana sawah ini merupakan sumber kepada makanan kita lah. Baik, yang ketiga lah isu 080000 Dasar Baru, 0861 penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai. Baik, baru-baru ini pada 12 November 2022 berlaku satu insiden apabila pokok yang ditanam di Pantai Puteri itu tumbang melibatkan berlaku kematian. Dan oleh itu pihak MBMB telah mengambil tindakan iaitu membuat pemangkasan pokok-pokok sepanjang 2.5 km di pantai tersebut dan akhirnya pantai ini botak dan mengurangkan orang datang ke pantai. Jadi saya minta supaya walaupun saya diberitahu bahawa ada projek akan dilaksanakan oleh MBMB iaitu ingin menanam pokok Hibiscus stilaceus ataupun nama saintifik dia ataupun nama biasa adalah bunga raya laut. Jadi kita minta supaya kementerian dapat memberikan bantuan sokongan sama ada bentuk peruntukan supaya projek ini dapat dilaksanakan secepat mungkin supaya Pantai Puteri ini akan kembali menjadi tempat yang dikunjungi top 5 dalam negeri Melaka. Kemudian butiran 15100 mencegah hakisan pantai. Saya telah berbicara bahawa Kem Trendak hari ini sangat nostalgia. Dia dibangunkan di zaman British dan hari ini masalah yang berlaku ialah masalah hakisan pantai bukan saja berlaku di Tanjung Keling, berlaku di Pantai Puteri, Pantai Kudu sebagainya, tapi juga melibatkan kita panggil juga di pantai di Trendak Kem menyebabkan pembangunan hospital Angkatan Tentera itu terancam. Jadi kita minta supaya kerajaan dapat memberikan fokus yang lebih kerana saya melihat bajetnya pun tinggi 177 juta. Saya berharap dapat diberikan perhatian di negeri Melaka. Dan kita tahu bahawa projek ini juga disebabkan oleh berlakunya penambakan pantai dan sebagainya, bahkan berlakunya perubahan aliran laut dan sebagainya dan akhirnya berlaku hakisan yang sangat tinggi. Baik, seterusnya merujuk kepada butiran 050100 alam sekitar, saya ingin bertanya kepada Kementerian Bercadang untuk menghadkan, apakah Kementerian Bercadang untuk menghadkan kajian EIA untuk sesebuah projek, khususnya projek mega. Saya melihat ada sesetengah projek yang memohon laporan EIA untuk kali ketiga, seolah-olah mereka mahukan pihak JAS dan panel EIA menuruti kehendak projek, sedangkan projek yang dicadangkan itulah yang sepatutnya memenuhi keperluan ataupun laporan daripada EIA. Saya berpandangan supaya kita meletakkan suatu had terhadap penyediaan laporan EIA ini. Jika sebuah projek gagal melepasi kelulusan EIA selepas kajian EIA yang kedua, maka projek ini dibatalkan. Kemudian pada butiran 02000 pengurusan geologi tanah, kita mohon kepada pihak YB Menteri untuk menyebutkan jumlah tanah reserve dan peratusannya bagi setiap negeri untuk tahun 2022. Kalau boleh, mohon diberi jawapan secara bertulis. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tangga Batu, dipersilakan Yang Berhormat Baram. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya terus ke butiran 15300 mengurut kuala sungai dan juga butiran 16700 rancangan tempatan banjir dan saluran bandar. Datuk Yang di-Pertua, kawasan Parlimen Baram merupakan satu kawasan yang sering dilanda banjir. Tiap tahun atau dalam satu tahun kita ada mungkin 2-3 kejadian banjir dan yang melibatkan kawasan-kawasan yang tertentu dan yang antara kawasan ataupun rumah panjang yang kerap dilanda banjir adalah Long Bemang, Long Wan, Long Lenai, Kuala Tutor, Rumah Nora, Rumah Ajan, Long Ikang, Long Banyu, Rumah George dan lain-lain lagi, termasuk Long Panai. Tiap-tiap tahun kita sering menghadapi banjir dan saya percaya umum pun tahu bahawa punca dia iklim kita dah berubah. Dan satu lagi oleh kerana kegiatan-kegiatan yang di kawasan pendalaman. Jadi Sungai Baram dah jadi dia jadi cetek dah. Jadi sungai air ini jadi banjir kepada kita. Oleh kerana itu saya percaya GPS pun memang dah buat kajian berkenaan dengan Sungai Baram ini. Dan saya mohon
supaya pihak kementerian dapat mengatasi masalah-masalah banjir ini dengan mengorekkan Sungai Baram, Kuala Baram, Kuala Sungai Tinja, Kuala Sungai Tutoh dan juga Kuala Sungai Apuh ini. Sebab inilah kawasan-kawasan di Ilir Baram ini yang selalu dilanda banjir ini. Moga dalam tahun ini dengan peruntukan yang sejumlah melebihi 1 bilion ini, kawasan-kawasan yang saya sebutkan ini tadi dapat kita pertimbangkan untuk mengatasi masalah banjir di kawasan Baram ini. Di samping itu, Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin cadangkan dan mohon kepada pihak kementerian supaya buat kajian. Sebab dengan kegiatan-kegiatan di pendalaman, maka Sungai Baram ini cetek dan buat kajian supaya dapat dikorekkan juga, supaya ini akan melicinkan lagi, melancarkan lagi kederasan Sungai Baram ini mengalir ke laut. Mohon pencerahan, Baram. Pasir Salak. Oh, boleh. Baram. Ya, setengah minit. Ya, Baram, setujukah dengan Pasir Salak bahawa Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ini perlu mewujudkan satu jabatan perubahan iklim untuk mengatasi masalah yang disebutkan oleh Baram tadi? Terima kasih. Saya setuju sebab di peringkat negeri saya percaya di peringkat negeri Sarawak kita dah kerajaan negeri sudah mau ada inisiatif yang macam ini. Jadi yang seterusnya ialah supaya hakisan tebing sungai ini juga yang mengakibatkan keselamatan rumah panjang ini terjejas. Saya mohon supaya JPS mengkaji untuk dan melulus untuk untuk buat tempat river retention wall dengan izin ini. Sebab di kawasan saya, di kawasan Baram, ada beberapa kampung rumah panjang, tempat seperti Long Bemang, Long Wat, Kuala Tutoh, Benawa dan di Ilir Baram ini di mana kedudukan ataupun tapak rumah panjang ataupun kampung mereka sudah terjejas oleh kerana hakisan tebing sungai ini. Moga dalam tahun ini perkara-perkara yang saya sebutkan ini dilaksanakan dalam tahun ini juga. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Baram. Dipersilakan Yang Berhormat Colin Rose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya terus suka saya merujuk pada butiran 06-0300 muka surat 247 pengairan dan seliran. Dalam isu ini saya suka menyentuh dua perkara. Yang pertamanya mengenai denai sungai kebangsaan ataupun DSK yang disasarkan pembinaan 10,000 kilometer denai di seluruh negara menjelang tahun 2030 serta program rancangan tempatan banjir di daerah Konrus yang saya telah sebut sebelum ini tapi belum dapat satu komitmen yang jelas. So, saya dipahamkan bahawa pembinaan denai sungai di seluruh negara adalah bertujuan untuk memelihara keindahan sungai sekaligus mengawal sungai daripada risiko serta aktiviti pencemaran oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Jadi dengan kehadiran orang ramai di kawasan sungai akan menghalang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab itu menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sisa sampah sarap di samping ia berpotensi menyumbang kepada ekopelancongan setempat. Saya mohon penjelasan daripada kementerian mengenai peruntukan untuk denai sungai ini dalam belanjawan diletakkan di bawah butiran mana. Kerana mengikut penelitian saya daripada belanjawan madani ini tidak ada suatu peruntukan spesifik untuk kesinambungan program ini. Sedangkan ia di bawah kerajaan yang terdahulu yang berhormat menteri sebelum ini telah menyebut atau mensasarkan
untuk membina 1,000 kilometer denai sungai setiap tahun. Oleh itu, saya mohon perincian kementerian berapakah peruntukan untuk pembinaan denai sungai dalam Belanjawan Madani pada tahun ini. Dalam target 1,000 kilometer tersebut, adakah ia melibatkan juga sungai di daerah Kuala Rus, iaitu Sungai Terengganu dan Sungai Nerus sendiri dalam perancangan kementerian? Mohon perincian yang berhormat Menteri. Kedua, kita semua telah banyak kali sebut tentang banjir. Saya ingin sekali lagi untuk pergi ke kawasan saya di Kuala Nerus, iaitu tentang projek Tempatan Banjir Tepuh Banggu Air Lilih yang selama ini yang telah dipohon sejak 2013 dicadangkan, yang melibatkan beberapa buah kawasan perumahan yang setiap tahun boleh dikatakan ditenggelami air. Banyak harta benda rakyat yang rosak, kehilangan barang-barang dan sebagainya. Saya telah bangkitkan sebelum ini mengenai program RTB ini dalam perbahasan saya sebelum ini, namun saya sekali lagi ingin mendapat jawapan yang tuntas daripada Yang Berhormat Menteri sama ada projek ini akan disegerakan, memandangkan ia sebenarnya telah mendapat kelulusan daripada mantan Yang Berhormat Perdana Menteri daripada Kerajaan PN pada tarikh 4 Mac 2022. Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Seterusnya saya pergi kepada butiran 05.050.050 muka surat 246 pengurusan alam sekitar dan perubahan iklim. Dalam perincian Belanjawan Madani, tiada sebarang peruntukan khusus untuk perubahan iklim. Sedangkan perubahan iklim ini kesannya sangat besar kepada rakyat dan negara. Di bawah butiran 050.000 ini hanya disebutkan pengurusan alam sekitar dan perubahan iklim dengan pertambahan peruntukan kira-kira RM 3 juta berbanding bajet 2022. Oleh itu saya mohon perincian kementerian berkenaan tentang perubahan iklim ini sejauh mana komitmen kerajaan dalam mendepani pelbagai risiko cabaran perubahan iklim yang berlaku di peringkat global, di mana Malaysia tidak terkecuali. Oleh itu saya juga suka menyokong dan ingin penjelasan daripada Menteri sejauh mana komitmen kerajaan bagi menubuhkan Jabatan Perubahan Iklim bagi memastikan negara kita dapat menghadapi cabaran tersebut dengan lebih persiapan yang lebih baik. Akhirnya di bawah butiran 050300 muka 247 Bayu Keselamatan, saya ingin menyentuh berkenaan unit cegah jenayah alam sekitar yang mana telah ditubuhkan oleh Kementerian Kasar sebelum ini dengan kerjasama Kementerian Dalam Negeri bagi membendung aktiviti-aktiviti pencemaran alam sekitar yang semakin berleluasa. Namun kekangan yang dihadapi oleh unit ini pada masa ini ialah kekurangan kaki tangan dan pegawai PDRM bagi menjalankan apa-apa siasatan berhubung kes-kes pencemaran dan sebagainya. Untuk makluman Tuan Pengerusi, PDRM mempunyai pegawai forensik yang membolehkan proses siasatan dan tangkapan penjenayah alam sekitar dapat dikesan dan ditangkap dengan lebih cepat. Oleh itu, saya mohon penjelasan kementerian sejauh manakah komitmen kerajaan untuk memperkasakan unit cegah jenayah alam sekitar ini dengan meningkatkan bilangan pegawai PDRM bagi mencegah penjenayah alam sekitar daripada terus berleluasa menjalankan aktiviti yang tidak bertanggungjawab yang disebabkan oleh kelemahan di pihak penguatkuasaan oleh pihak kerajaan sendiri. Sekian, terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus, dipersilakan Yang Berhormat Muar. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Saya hanya ingin fokus kepada satu butiran iaitu 00117 iaitu berkenaan isu tenaga hijau ataupun tenaga boleh diperbaharui. Untuk kita membangunkan Malaysia yang kalis masa hadapan, isu ini bukanlah isu yang kecil, bukanlah isu sampingan. Kementerian Yang Berhormat Menteri adalah kementerian yang bakal menentukan hidup mati negara dan industri kita. Dengan itu, saya ingin fokus isu ini secara mendalam kerana kementerian ini bukan sekadar melihat soal bencana alam ataupun isu Malaysia jadi negara yang aman dan hijau semata-mata. Tetapi 10 tahun yang akan datang, industri tenaga hijau lah yang bakal menentukan jikalau negara dapat menarik pelaburan berimpak tinggi, pekerjaan yang bergaji tinggi dan akan memberi impak yang besar kepada ekonomi negara kita. Kenapa saya katakan ini? Jikalau kita lihat pada hari ini,
Banyak pelaburan berimpak tinggi. Sebagai contoh, data centers yang masuk ke Malaysia meletakkan prasyarat di mana electricity must be powered by renewable energy ataupun tenaga hijau. Kita lihat industri E&E yang berkembang dengan pesat di Malaysia juga meletakkan prasyarat supaya negara kita adalah negara pengeluar tenaga hijau. Ini juga membuktikan bahawa future manufacturing sectors and industries akan mengharapkan bahawa electricity di Malaysia datangnya daripada tenaga yang boleh diperbaharui. Kita juga lihat bank-bank besar, tidak kira di dalam Malaysia, di luar Malaysia, memberikan kadar faedah yang lebih rendah jikalau syarikat-syarikat ataupun manufacturing sectors itu patuh kepada ESG ataupun elektriknya itu datang daripada tenaga hijau juga. Maksudnya, situasi ekonomi negara kita diberikan impak positif atau negatif dengan fungsi Kementerian Yang Berhormat Menteri. Dengan itu, saya ingin bangkitkan dua masalah yang sangat besar di sini. Walaupun kementerian telah pun meletakkan sasaran pada tahun 2035 supaya RE membawa 40% our energy sector dikuasai oleh RE, tetapi kini kita baru cecah 23%. Tetapi apa yang saya ingin nasihatkan Yang Berhormat Menteri, jangan lihat 23% itu. Kalau kita pecahkan 23% itu dan kita keluarkan pemain-pemain terbesar, iaitu contoh Bakundam or all the biggest dams, jumlahnya, realitinya bawah 10%, which is very, very small. Kenapa ini berlaku? Ada dua masalah yang saya ingin bangkitkan. Pertama sekali adalah masalah climate financing yang sangat tidak prihatin. Saya rasa Yang Berhormat Menteri pun tahu, kalau kita lihat sekarang, untuk orang melabur dalam industri tenaga hijaunya, kos ini sangat tinggi kerana mereka perlu menjaga alam sekitar dengan baik. Sebagai contoh, dalam industri hidro, untuk dia letakkan intake station, turbine, powerhouse, sampai connected to TNB, dia perlu membina from A to Z. Maksudnya private sector lah yang akan pegang kos sepenuhnya. Walhal kalau kita lihat di banyak negara maju yang lain, TNB mereka yang akan membina semua ini siap. Tetapi kita lihat TNB banyak melabur di luar negara dan akhirnya the private sector must take up this huge bill. Tetapi rundingan daripada profit, seperti yang Berhormat Menteri pun tahu, datang melalui feed-in tariff ataupun power purchase agreement yang dibincang melalui SEDA, yang melalui sistem open bidding. Open bidding secara amnya adalah perkara yang baik. Tetapi masalahnya adalah ini, di mana ramai yang memohon, ramai yang dapat, mereka bid sangat rendah, tetapi akhirnya mereka tidak dapat implement langsung. Sebab itu saya berharap Yang Berhormat Menteri boleh kongsikan sebagai contoh. Apabila kementerian letakkan contoh 50 megawatt berikan pada industri RE, berapa akhirnya siap? Kerana realitinya banyak yang tak boleh buat, bid sangat rendah, it kills the industry. Dan apabila mereka tidak dapat laksanakan, akhirnya mereka menjual perkara itu kepada orang lain to take up the failure. Dan ini menyebabkan industri ini sukar untuk kekal maju. Saya berharap data ini dapat dikongsikan. Masalah kedua adalah kerana tiada economies of scale. Saya beri contoh yang mudah. Kalau kita lihat dalam industri small hydro ini, saya ada pengalaman sedikit. Cara rundingannya, dia tidak boleh as a package, collective package. Contoh, kalau kita ada 20 sungai, small sungai, kita perlu rundingkan satu persatu. Apa masalah jika kita rundingkan satu persatu? Kita tak boleh unlock the benefit of economies of scale. Sebagai contohnya, apabila kita runding satu persatu, kita perlu beli electricity turbine itu satu persatu. Kosnya bila kita runding dengan Germany, China jauh lebih tinggi. Jika kita bandingkan, kita dapat beli 20, 30 daripada mereka, one go kosnya lebih rendah. Kedua, untuk dapat kadar faedah yang lebih kompetitif daripada bank dengan izin 30 saatnya. Tuan-tuan yang bertua, kadar faedah dengan bank pun jauh lebih tinggi jika nak dibandingkan kalau kita dapat economies of scale. Ketiga, kalau kita ingin membawa kilang-kilang, contoh turbine ini untuk diletakkan di Malaysia, jika kita hanya mampu beli satu kedua, buat apa mereka nak ada teknologi transfer? Buat apa mereka ingin bawa kilang mereka ke sini? Akhirnya kita sentiasa perlu mengimport, tidak ada tech transfer, tidak ada progression, dan akhirnya kita kekal sebagai pemain yang kecil. Sebab itu saya berharap dua perkara ini dipertimbangkan oleh Yang Berhormat Menteri, dilihat secara serius untuk memastikan bahawa industri tenaga hijau kita terus berkembang dan akhirnya nikmatnya dirasai oleh semua di Malaysia. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Raup. Dipersilakan Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih Tuan Pengerusi kerana beri peluang kepada Tuaran untuk turut membahaskan bajet 2023 peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian
sumber asli, alam sekitar, dan perubahan iklim. Tuan mulakan perbahasan bagi maksud pembangunan 23 butiran 28.000 rancangan bakalan air Sabah. Untuk tujuan ini sebanyak 159.998.000 diperuntukkan dalam bentuk pinjaman. Begitu juga Sarawak, hanya pinjaman diberikan sebanyak 140.792.300 dan tidak ada grant. Sebaliknya semua negeri kecuali Terengganu telah diperuntukkan berbentuk grant, yaitu 84 juta untuk Johor, 102 juta secara grant dan 45 juta secara pinjaman untuk Kedah, 53 juta secara grant untuk Melaka, 8 juta secara grant dan 2 juta lebih secara pinjaman untuk Kelantan, 22 juta secara grant untuk Negeri Sembilan, 20 lebih juta secara grant dan 25 juta pinjaman untuk Pahang, 450.000 untuk Perak, 8 juta dalam bentuk pinjaman untuk Terengganu, 38 lebih juta dalam bentuk grant untuk Labuan, dan 129.200 dalam bentuk grant dan 18 juta pinjaman untuk Perlis. Tuan ingin bertanya, apakah kriteria yang digunakan untuk mempertimbangkan sama ada sesebuah wilayah atau negeri itu perlu diberi peruntukan dalam bentuk grant ataupun dalam bentuk pinjaman dalam hal rancangan bakalan air? Tuan juga ingin bertanya, kenapa peruntukan dalam bentuk pinjaman ini disenaraikan sebagai peruntukan pembangunan persekutuan, sedangkan setelah dipinjam oleh negeri, duit itu sudah menjadi hak dan uang negeri dan akan dibayar balik oleh negeri. Sepatutnya dia tidak masuk dalam anggaran pembangunan untuk persekutuan. Sepatutnya negeri. Tuan juga ingin tahu, selain daripada memberi pinjaman keuangan pada kerajaan Sabah, apakah lagi peranan kerajaan persekutuan untuk membangun bakalan air bersih, khususnya untuk mengatasi masalah seperti perolehan, membeli lori-lori tangki untuk menghantar air di tempat bekalan air terputus, menaik taraf perpaipan yang uzur, membina atau menaik taraf pam penggelak, mengurangkan kadar air tidak berhasil atau NRW, dan sebagainya. Dalam hal ini, Tuan ingin bertanya, apakah projek-projek yang akan dilaksanakan dengan pinjaman 159.958.000 tersebut? Tuan Pengerusi, air ini sangat penting. Bayangkan keadaan ketika bakalan air terputus dan ada kematian atau perlu mengadakan kenduri arwah. Sebenarnya inilah yang sedang berlaku di kawasan Parlimen Turan pada masa ini. Lebih 100 kampung dan taman perumahan yang terkesan dengan bakalan air terputus. Saya berharap kerajaan persekutuan memainkan peranan yang lebih proaktif dalam membantu kerajaan Sabah mengatasi pelbagai masalah bakalan air bersih di Sabah yang sudah sekian lama bermasalah. Saya sadar hal air ini adalah tersenarai dalam senarai kuasa negeri dalam perlembagaan persekutuan. Namun kalau kerajaan persekutuan boleh beri peruntukan secara langsung kepada negeri-negeri di Semenanjung, tidak ada sebab kenapa peruntukan secara grant boleh diberi kepada wilayah Sabah dan Sarawak. Selanjutnya saya berbahas bagi butiran 0800 Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Saya memuji Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim kerana jabatan kerajaan persekutuan yang hanya beroperasi di Semenanjung ini dijenamakan secara betul dengan menamakan jabatan itu sebagai Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Ini adalah betul. Kerana dia hanya beroperasi di Semenanjung, berlainan pula dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jabatan-jabatan seperti Jabatan Pertanian, Jabatan Perkhidmatan Veterina dan Jabatan Perikanan dijenamakan sebagai Malaysia. Sedangkan ketiga-tiga jabatan ini hanya beroperasi di Semenanjung saja. Tuan Pengerusi barangkali bersetuju dengan Tuan agar 3 jabatan yang saya sebut tadi dijenamakan semula untuk mencerminkan kawasan yang dia beroperasi. Jadi namakan saya Jabatan Pertanian Persekutuan itu sebagai
Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia dan seluruh Jabatan Perkhidmatan Veteriner Semenanjung dan Jabatan Perikanan sebagai Jabatan Perikanan Semenanjung Malaysia saja, sebab dia beroperasi di sana saja dan peruntukan yang digunakan adalah hanya untuk Semenanjung, di Sabah lain, di Sarawak lain dan sebagainya. Seterusnya ini ayat akhir, Tuan Pengerusi, butiran 060300 pengairan dan siliran. Dalam hal ini saya minta pihak Kerajaan Persekutuan supaya memastikan peruntukan untuk membina perparitan di Giling Laut Tuaran. Ini sangat penting untuk pastikan agar masalah banjir di sana dapat ditangani, terutama sekali pada ketika di mana projek Pine Borneo yang melalui tempat ini memburukkan lagi keadaan banjir di sana. Setiap kali hujan, tidak lebih 1 jam dan sebagainya banjir kerana projek Pine Borneo ini mengakibatkan banjir dan banyak harta benda yang rusak dan sebagainya, dan peruntukan untuk membina parit di kawasan Giling Laut ini tertunda berkali-kali. Pada masa yang sama juga, saya mohon supaya pihak kementerian meluluskan permohonan daripada Jabatan Parit dan Saliran Sabah supaya ada kajian banjir untuk keseluruhan kawasan Parlimen Tuaran. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Dipersilakan Yang Berhormat Raub, pembahas yang terakhir. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya turut membahaskan bajet di peringkat jawatan kuasa bawah maksud P.23 Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, buktiuran 22,000 rancangan bekalan air negeri Pahang di muka surat 251 untuk rujukan Tuan Pengerusi. Tuan Pengerusi, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM45,520,000 Malaysia untuk rancangan bekalan air Pahang. Persoalannya, bagaimanakah pengurusan air Pahang Berhad, iaitu PAIP, memanfaatkan peruntukan tersebut? Bagaimanakah pihak PAIP menentukan projek mana yang wajar diberi keutamaan terlebih dahulu? Adakah kawasan yang menghadapi gangguan bekalan air secara serius akan diberi perhatian utama dalam hal naik taraf dan maintenance infrastruktur? Tuan Pengerusi, Kementerian mendedahkan kekerapan gangguan air laut pada tahun 2020 mencecah 150 kali, sebanyak 123 kali dan 116 kali pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing. Dalam kata lain, penduduk laut mengalami gangguan air setiap 3 hari secara purata. Menurut PAIP, loji Sungai Bilut iaitu loji utama berhenti operasi sebanyak 82 kali setahun pada 2017. Gangguan bekalan air di laut berlaku dengan kerap beberapa kali sebulan dan boleh berterusan hingga 7 hari setiap kejadian. Pada perayaan Tahun Baru Cina, penduduk laut amat kecewa. Gangguan air berlalutan sejak Chinese New Year Eve hingga hari ketiga Tahun Baru Cina. 4 hari yang terpenting dalam perayaan komuniti Cina, krisis tersebut menjejaskan 9,000 unit rumah laut. Gangguan bekalan air bukan sahaja menjejaskan kehidupan seharian penduduk tempatan, tetapi juga mengganggu operasi, kemudahan awam dan memberi kesan negatif terhadap ekonomi setempat. Saya berharap masalah ini dapat diselesaikan secepat mungkin untuk mengelakkan keadaan serupa berulang semasa Hari Raya Aidilfitri pada bulan April nanti. Tuan Pengerusi, pada 2017, Kerajaan Persekutuan telah memperkenalkan projek Sabor Dam. Pada tahun 2019 pula, Kerajaan Persekutuan menyalurkan RM3 juta untuk menaik taraf infrastruktur seperti pemasangan booster pump dan tangki simpanan. Kesalnya, peruntukan tersebut tidak dihabiskan disebabkan pertukaran kerajaan akibat langkah Sheraton. Namun demikian, projek-projek tersebut tidak kawal ke semua kawasan yang kritikal. Rakyat laut secara dasarnya masih dihantui oleh masalah gangguan air. Tuan Pengerusi, Kerajaan Persekutuan juga menunjukkan dedikasi untuk menjamin keselamatan air dalam Water Sector Transformation 2040. Keselamatan air dipandang sebagai hal keselamatan negara. Majlis Keselamatan Negara melalui Dasar Keselamatan Negara 2021 sampai 2025 memasukkan keselamatan air sebagai elemen penting. Dalam konteks ini, gangguan air dianggap sebagai ancaman negara selain daripada ancaman militan dan lain-lain. Tuan Pengerusi, dalam kajian yang sama, antara cabaran kepada transformasi sektor air menjelang 2040 adalah infrastruktur air yang usang sudah tidak mencukupi dan tidak mampan.
serta kurang berdaya tahan untuk menyokong pertumbuhan pekan-pekan ataupun bandar-bandar. Dapatan ini juga konsisten dengan pandangan PIPE bahawa gangguan air di raut berpunca daripada kapasiti loji-loji tidak mampu menampung pertambahan penduduk, ketidakupayaan untuk merawat kekeruhan air mentah, kekerapan kejadian paip pecah dan jarak paip pengguna yang terlalu jauh dari loji dan bersaiz kecil. PIPE turut memperincikan bahawa RM2 juta diperlukan untuk menaik taraf pam air bersih di loji rawatan air daerah raut. Oleh demikian, Tuan Pengerusi, saya cadangkan seperti berikut. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan sebahagian daripada anggaran 2023 sebagai dana kecemasan dan digunakan untuk menyiapkan projek sistem penggalan air yang dilanda oleh krisis gangguan air yang amat kritikal seperti raut. Kerajaan Persekutuan perlu memperuntukkan anggaran untuk membina booster pump dan tangki simpanan di taman-taman atau kampung-kampung yang berlokasi tinggi dan mempunyai demand yang tinggi untuk memastikan penggalan air yang konsisten merentasi daerah. Kerajaan Persekutuan dan negeri juga hendak bersikap transparan dalam mengumumkan roadmap naik taraf sistem pengurusan air. Kerajaan Persekutuan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan akses air yang lestari dan perbahanan memantau kemajuan projek-projek, kontraktor yang gagal mematuhi syarat-syarat tender dan garis masa yang ditetapkan perlu diambil tindakan yang tegas. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seramai 20 orang ahli Yang Berhormat telah berbahas bagi Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Sekarang tiba masanya untuk Menteri menjawab. Masa 20 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pengerusi yang berhormat yang saya hormati sekalian. Kementerian ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih di atas 20 ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ataupun NRECC. Sepanjang perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2023 peringkat jawatankuasa pada hari ini. Pertama, bagi Mersing, Mersing ada? Ya, sorry. Mersing membangkitkan tentang status Geopark Mersing. Dan Kerajaan Negeri Johor telah dalam penelitian bagi membawa kertas pertimbangan Mersing Geopark ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor untuk dimasyhurkan. Dan di peringkat NRECC kita telah memberikan pengiktirafan kepada Geopark Mersing sebagai Geopark Kebangsaan pada tahun 2019. Di peringkat Jawatankuasa Pelaksana Geopark dan JMG masih berminat untuk meneruskan projek ini dengan menjadikan geotapak, biotapak dan budaya untuk produk geopelancongan dengan sokongan dan kerjasama pihak berkepentingan, komuniti dan juga PBT. Bagi memastikan kelestarian kawasan geotapak bersama komuniti JMG, program reskill dan upskill khusus, kursus asas dan lanjutan jurupandu Geopark telah diadakan pada tahun lepas dengan 30 orang peserta. Gopeng membangkitkan tentang usaha penyelenggaraan Geopark Lenggong dan juga Lembah Kinta. Bagi Lenggong Geopark, sejumlah RM4 juta diperuntukkan bagi pengekalan dan pemeliharaan sumber semula jadi negara bagi tempoh 3 tahun 2021 sehingga 2023. Dan ini termasuklah pemetaan, pencirian dan pendarafan dari aspek estetik dan budaya serta nilai rekreasi, program kesedaran dan juga pendidikan. Bagi Geopark Lembah Kinta, rancangan pelan pembangunan dan penyelenggaraan Geopark Lembah Kinta dan juga Geopark lain terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dan untuk makluman yang berhormat, Geopark Lembah Kinta telah diletakkan di bawah pengurusan Perbadanan Taman Negeri Perak, sebuah badan berkanun di bawah Negeri Perak. Seterusnya, Kemaman membangkitkan tentang mitigasi dan peralatan yang holistik dalam menghadapi banjir puing dan juga soal early warning system. JMG komited dalam usaha mengurangkan risiko bencana geologi, aliran puing dan langkah mitigasi menerusi usaha-usaha seperti berikut.
Pertama, membangunkan early warning system ataupun sistem amaran awal, dan sistem ini bertujuan memberi amaran berbentuk siren kepada penduduk kampung untuk keluar menyelamatkan diri dengan cara selamat sekiranya berlaku kejadian bencana geologi aliran puing. JMG telah membangunkan early warning system dengan izin di Titi Hayun, Gunung Jerai pada Februari 2022 yang lalu. Seterusnya, kita juga melaksanakan program pemerkasaan komuniti berkonsepkan Community Based Disaster Risk Management atau CBDRM di kawasan komuniti rentan yang tinggal di kawasan bencana geologi, dan akhir sekali menjalankan projek pemetaan zon bahaya dan zon kawalan di kawalan rentan bencana geologi aliran puing bagi kesiapsiagaan komuniti bermula pada tahun 2023. Seterusnya, Saratok ada membangkitkan tentang soal pengukuran sempadan Malaysia Brunei, dan sehingga hari ini JUPEM telah menjalankan kerja-kerja penandaan dan pengukuran sejauh 128.45 km. Pada masa ini, kedua-dua buah negara, Malaysia dan Brunei, sedang berusaha untuk memeterai memorandum persefahaman bagi menerima hasil penandaan dan pengukuran yang telah disiapkan. Baki jarak sempadan darat antara kedua-dua negara dijangka dapat disiapkan pada tahun tahun yang akan datang. Seterusnya, bagi status pengukuran sempadan antarabangsa Malaysia-Indonesia, sehingga kini JUPEM telah menjalankan kerja-kerja penandaan dan pengukuran sejauh 1,943 km daripada 2,063 km jarak keseluruhan sempadan darat antarabangsa Malaysia-Indonesia. Masih terdapat kawasan yang masih belum dimuktamadkan dengan jarak 119.9 km, iaitu 7 kawasan bermasalah ataupun outstanding problem dengan pecahan 3 OBP di sektor Sabah Kalimantan, 4 OBP di sektor Sarawak Kalimantan Barat, Sabah Kalimantan Utara, dan 4 OBP Sarawak Kalimantan Barat. Satu kawasan di barat perairan Pulau Sebatik berjarak 23 km sekarang dalam proses perancangan pengukuran perancangan penyelesaian untuk 3 OBP di sektor Sabah Kalimantan Utara pada tahun 2024. Pada waktu ini, kedua-dua negara telah memberikan kerjasama yang baik dalam merunding, merancang dan juga menyelesaikan isu-isu persempadan ini. Mersing ada bertanya tentang RUU Pusaka Kecil yang telah diluluskan pada tahun 2021. Sekarang ada cadangan pelantikan 100 orang pegawai baru bagi menampung pertambahan kes pembahagian pusaka kecil yang telah diluluskan oleh JPA secara Contract of Service dengan izin. Pejawatan ini merangkumi 50 orang pegawai tadbir N41 dan 50 orang pembantu tadbir grade N19. Dan ia telah dilaksanakan dengan kerjasama Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, dan pegawai-pegawai tersebut telah melapor diri di unit pembahagian pusaka seluruh negara bermula 3 Januari 2023. Parit sulung tentang peranan bakau. Program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai telah mula dilaksanakan pada 7 Februari 2005 dan merupakan program nasional jangka panjang bagi pemeliharaan kawasan pesisiran pantai yang terjejas. Sehingga 31 Disember 2022, seluas 3,278 hektar kawasan pesisiran pantai di seluruh negara telah ditanam dengan 7.2 juta pokok bakau dan spesies-spesies pantai yang sesuai. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebagaimana ada disebut dan dibangkitkan tadi, penanaman pokok bakau di pesisiran pantai berfungsi sebagai pelindung semulajadi kepada isu hakisan tanah, impak pukulan ombak yang kuat dan juga angin kencang. Dan ia juga merupakan habitat semulajadi bagi pelbagai spesies flora dan fauna.
Mersing dan Arau ada bertanya tentang status pencapaian program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok dan penglibatan ahli-ahli parlimen. Saya fikir program ini bersifat terbuka, boleh melibatkan mana-mana ahli parlimen. Kita boleh selaraskan dengan Yayasan Hijau. Tetapi buat masa ini, on record, kita telah menanam 58.52 juta pokok. Cuma kita nak tengok balik sejauh mana keberkesanan. Sebab yang ada hari ini, dia register boleh dia tanam pokok. Apa jadi dengan pokok tu selepas itu? Adakah ia sesuai untuk habitat tersebut dan sebagainya? Itu belum kita dapat kenal pasti. Jadi kita tidak mahu aktiviti penanaman pokok ini menjadi greenwashing semata-mata tanpa memberi impak yang benar-benar efektif ke arah alam sekitar kita. Jadi kita dalam proses mengkaji balik sejauh mana keberkesanan program ini. Seri Gading. Okey, kita Masjid Tanah. Tangga Batu. Okey. Tangga Batu mencadangkan penanaman spesies paya laut di kawasan Pantai Puteri dan mohon bantuan dan sokongan, dan pihak kementerian kita ambil maklum dan kita akan teliti kesesuaian penanaman pokok kawasan tersebut menerusi Jabatan Perhutanan Negeri Melaka, dan insya-Allah kalau sesuai kita boleh bagi sokongan menerusi agensi-agensi yang ada di bawah sikit pembetulan, bukan paya laut, dia Hibiscus thaliacea adalah bunga raya laut. Oh, bunga raya laut. Sorry. Ini nota yang diberikan kepada saya. Okey, kita akan kaji kesesuaian pokok tersebut dan kalau perlu kita boleh bagi sokongan menerusi agensi-agensi yang ada di bawah NRECC. Seterusnya Mersing, Masjid Tanah, Tampin, banyak tentang soal konflik haiwan dan juga manusia. Kita tahu sebagaimana ini ialah soal pokok dia ialah tentang masalah bila habitat mereka diganggu dan aktiviti manusia sama ada untuk tempat tinggal ataupun untuk aktiviti komersial menjadi semakin dekat dengan tempat tinggal haiwan-haiwan liar ini, maka sudah tentu akan berlakunya konflik. Dan sememangnya kita bagi perhatian serius, ya, sama ada kita tahu banyak di negeri Johor, di daerah Mersing dan Kluang, dan antara tindakan yang diambil oleh Perhilitan ialah menjalankan rondaan, pemantauan dan tembak halau di kawasan hotspot berlakunya konflik gajah. Seterusnya kita ada operasi tangkapan gajah, sebanyak 23 ekor gajah konflik telah berjaya ditangkap dan dipindahkan dari tahun 2015 sehingga 2021 yang direkodkan di daerah Kluang dan Mersing. Kita mengadakan juga program kesedaran awam dengan dialog dan perbincangan dengan masyarakat setempat untuk menguruskan isu konflik manusia gajah dengan cara terbaik dan juga pengurusan kebun yang betul untuk mengelakkan konflik dengan haiwan tersebut. Memasang 11 unit kola satelit bagi memantau pergerakan kumpulan gajah yang sering menimbulkan konflik di negeri Johor antara 2019 hingga 2021, dan juga penubuhan Johor Elephant Sanctuary yang akan siap sepenuhnya pada 2025 yang kita harap akan dapat membantu mengurangkan konflik gajah di negeri Johor. Dan Wabil Menteri, Pada Bunta minta laluan sekejap. Terima kasih Wabil Menteri. Bukan sahaja gajah menjadi ancaman kepada orang kampung dan musnahkan tanaman, tapi di sebelah Krian, pada Bunta Bagan Serai, babi dan kera juga menjadi ancaman, bahkan boleh menghilangkan nyawa. Banyak kes melibatkan orang kampung yang mati, hilang upaya dan sebagainya kerana dilanggar oleh babi dan juga tanaman musnah kerana akibat kera dan lotong. Jadi apa tindakan Perhilitan? Menteri boleh tambah, boleh disikit satu saat mengenai babi hutan tadi. Di antara yang bukanlah menarik tapi yang pelik sekarang ni ialah babi hutan ni sampai pergi ke homestay di Meru, di Bukit Kapar tu. Jadi ia mengancamkan bisnes lah orang yang nak datang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Yang Bangkit. Memang sebagaimana saya kata, dia balik pada isu pokok ialah bila masalah habitat mereka terganggu.
sebagaimana yang telah saya jawab sebelum ini, bila soal konflik kalau menyebabkan nyawa ataupun kecederaan, kerajaan ada sediakan tabung bagi pampasan. Cuma yang dibangkitkan, sering dibangkitkan dan dibahaskan tempoh hari ialah bila terkena kepada tanaman, terkena kepada kebun. Ya, jadi apa respons? Jadi buat masa ini kita berbincang dengan pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk kita sediakan, kerajaan juga mungkin bukanlah ganti rugi sepenuhnya tapi sekurang-kurangnya sagu hati untuk membantu mangsa-mangsa yang terlibat. Seterusnya Saratok ada membangkitkan tentang BP3 Biodiversity Protection and Patrolling Program dan sememangnya ia telah bermula sejak tahun 2019 dan telah menunjukkan keberkesanan untuk membantras pencerobohan, pembalakan haram dan juga perburuan hidupan liar. Dan kita libatkan veteran Angkatan Tentera, veteran Polis Diraja Malaysia, komuniti orang asli dan juga komuniti setempat. Dan kerajaan bagi tahun 2023 kita akan selaraskan program ini Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Dan NGO yang terlibat juga dalam BP3 ialah WWF, Pelindung, Pertubuhan Pelindung Alam Malaysia, Traffic Southeast Asia dan banyak lagi NGO-NGO yang lain seperti Rimau, Pantera dan Malaysian Nature Society. Dan untuk tahun ini, sebagaimana telah diumumkan, kerajaan akan naikkan bilangan ranger ini kepada 1,500 orang. Seterusnya, Yang Berhormat Puchong, tidak ada. Okey. Yang Berhormat Kemaman dan Baram dan beberapa lagi Yang Berhormat tadi menggesa kerajaan tubuhkan Jabatan Perubahan Iklim untuk kesungguhan dalam menangani isu perubahan iklim ini. Buat masa ini, kementerian kita sedang bangunkan rang undang-undang perubahan iklim. Pembangunan Akta Perubahan Iklim juga akan mengkaji keperluan penubuhan entiti kawal selia ataupun kita memperkasakan entiti sedia ada. Dia ada dua model lah, kita boleh tubuhkan agensi baru ataupun kita boleh perkasakan apa yang kita ada. Buat masa ini, Jabatan Perkhidmatan Awam juga sedang meneliti permohonan NRECC untuk menambah bilangan perjawatan di dalam unit greenhouse gases bahagian perubahan iklim sebagai langkah interim penubuhan pusat GHG kebangsaan sebagaimana yang telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada tahun lepas. Menteri. Ya. Masa suntuk saya minta saya teruskan. Saya nak minta pandangan Menteri cadangan yang saya sebutkan saya tadi. nak teruskan sebab masa suntuk, Yang Berhormat. Seterusnya, saya walaupun pucuk tidak ada, saya cuba nak sentuh secara sekali lalu tentang Environmental Quality Monitoring Program, EQMP. Ya, jadi di peringkat ini, NRECC kita akan kaji balik tentang konsesi yang telah diberikan kepada syarikat ini untuk melihat keberkesanannya. Setiu bercakap tentang wakaf cadangan mengadakan wakaf alam sekitar dan kita sambut baik dan kita akan kaji cadangan yang diberikan oleh Setiu. Seterusnya, Kuala Langat bangkitkan tentang isu pencemaran Sungai Langat yang boleh menyebabkan menjejaskan loji rawatan air. Dalam usaha mengatasi masalah pencemaran sungai di Sungai Langat, Jabatan Alam Sekitar telah melaksanakan strategi yang merangkumi program penguatkuasaan ke atas punca-punca pencemaran, pengawasan kualiti air sungai dan pelaksanaan program komunikasi. Antara langkah-langkah yang diambil ialah mempertingkatkan penguatkuasaan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan ini termasuklah penahanan operasi, kompaun, tindakan mahkamah, tarik atau gantung lesen dan juga perintah larangan operasi. Memastikan projek-projek pembangunan yang tertakluk kepada EIA terutama yang melibatkan kerja tanah hendaklah menyediakan plan kawalan hakisan dan mendapan yang seterusnya mematuhi syarat-syarat kelulusan laporan EIA yang berkaitan. Mengenal pasti lokasi aduan yang sering dikaitkan dengan pencemaran di bawah Akta 127 supaya penguatkuasaannya lebih berfokus. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam memantau pematuhan kilang-kilang yang melepaskan effluent dengan menggunakan drone dan juga pelaporan pemantauan alam sekitar secara atas talian
dan meningkatkan penggunaan data dan maklumat pengawasan kualiti air sungai untuk merancang dan menyusun strategi penguatkuasaan. Dan akhir sekali, bagi tajuk ini, SPAN telah mewujudkan pelan tindakan kecemasan untuk kegunaan air Selangor sebagai operator untuk menghadapi gangguan bekalan air akibat penutupan loji. Tangga Batu, Kuala Nerus. Tentang penubuhan unit cegah jenayah alam sekitar, telah bagi tujuan kawalan kepada pencemaran ini, SPAN telah akan memperkasakan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan juga Akta Industri Perkhidmatan Air, termasuk menjalankan penguatkuasaan bersepadu dengan pihak PDRM dan juga PBT dan juga agensi-agensi yang lain. Saya akan akhir dengan sikit lagi pengerusi. Pertama ialah tentang soal tenaga boleh baru yang dibangkitkan oleh MUA sebentar tadi. Ialah untuk maklumat, sehingga Disember 2022 sebanyak 10,505 projek fit-in tarif sedang dalam fasa operasi dan juga pembinaan. Daripada jumlah tersebut, 98% dengan kapasiti 615 megawatt telah mula beroperasi dan selebihnya dalam fasa pembinaan. Dan kita juga sedar tentang masalah kesukaran pihak pemaju untuk dapat pembiayaan untuk tenaga boleh baru. Kerajaan telah sediakan pembiayaan Green Technology Financing Scheme GTFS yang menyediakan jaminan kerajaan terhadap pembiayaan oleh institusi kewangan. Kita juga ada GITA dan GITE yang merupakan inisiatif yang diperkenalkan untuk memberi pengurangan dan pengecualian cukai kepada projek PBB. Dan kerajaan juga kita sedar kita perlu beberapa langkah lagi untuk memastikan lebih rancak lagi peningkatan tenaga boleh baru. Sebab macam hydro itu pun sendiri, kalau large hydro, banyak negara tidak kira large hydro sebagai tenaga boleh baru. Kita perlu fokus kepada mini hydro, solar dan juga tenaga-tenaga yang lain. Tentang soal ekspor tenaga boleh baru, keputusan kabinet yang ada sebelum ini memang tidak membenarkan ekspor, cuma pihak kerajaan sedang mengkaji adakah itu keputusan yang terbaik untuk memastikan kita dapat meningkatkan skala tenaga boleh baru di negara kita dan juga untuk memastikan kita mendapat memastikan kepentingan negara terjaga. Jadi itu dalam peringkat kajian kerajaan. Dan akhir sekali tentang soal banjir. Okey, Kemaman? Oh, dah. Tentang status pelaksanaan Sabor dam di seluruh negara, pembinaan Sabor dam di daerah Yan di Titi Hayun dan Tupah dengan kos kontrak sebanyak 22.8 juta pada tahap 98% dan dijangka siap pada Jun 2023. Sabor Dam di lembangan Sungai Kupang, Baling, Kedah dalam peringkat penyediaan spesifikasi dan dijangka tender pada Mei 2023 melibatkan kawasan Kampung Iboy. 44 struktur sabor di 10 negeri akan dipohon di bawah RP4 dan pelaksanaan sistem amaran banjir kepala air yang telah dimasukkan dalam komponen projek ini. Parit Sulong bertanya tentang isu pemeliharaan sungai bagi mengurangkan risiko banjir di negeri Johor. 36 juta kos projek telah diluluskan pada tahun 2022 dan 26.19 juta telah dibelanjakan. Bagi Parlimen Parit Sulong, sebanyak 10 kerja kecil telah dilaksanakan dengan kos 1.16 juta ringgit. Dan kita juga JPS juga telah laksanakan projek pembinaan U-shape konkrit dari Sungai Batu Pahat ke Pekan Semerah bagi kerja-kerja naik taraf sistem saliran mesra alam dan kerja-kerja berkaitan di daerah Batu Pahat Johor. Dan projek ini bermula pada 14 Oktober 2020 dan dijangka siap pada Jun 2023 berjumlah 7.6 juta ringgit. Dan semakan dengan Yang Berhormat Menteri. Ya.
Mengenai U konkret daripada Sungai Batu Pahat hingga ke Semerah tu, kelulusan yang telah diperuntukkan adalah sebanyak 20 juta. Tapi tadi Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa 7 juta telah dilaksanakan. Dan saya mendapat makluman daripada GPS daerah bahawa kalau misalnya 20 juta pun tak cukup sampai ke hujung. Dia sampai pertengahan saja. Sebab itulah saya tanya kalau sekiranya boleh disambung sehingga ke hujung, ke sempadan Semerah dengan Muar. Okey, terima kasih. Muar pun akan dapat manfaat juga. Okey, terima kasih. Dia kalau ikut di sini bermula dari Petronas Parit Bintang ke SMK Dato' On Mukim 3 Peserai. Yang tu yang projek tadilah. Tetapi yang dari SMK Dato' On ke Pekan Semerah dilaksanakan oleh JKR. Tapi saya akan pihak kementerian akan semak apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi tentang sama ada cukup atau tidak. Kalau ikut semakan JPS Negeri Johor, semua pam di rumah pam berfungsi dengan baik, tetapi yang dimaklumkan rosak adalah pam bergerak yang dipasang di kampung Kampung Parit Aton, Parit Yani, dan pam gantian akan dihantar ke lokasi tersebut petang ini. Itu maklumat terkini yang kita terima. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dan Yang Berhormat Menteri sila gulung jawab bertulis. Okey. Menteri tanya sikit tentang tebatan banjir kerubung Tangga Batu. Ya, banjir ni memang banyak. Kalau saya boleh jawab secara bertulis, pengurusi jawab perkara-perkara yang saya tak sempat jawab sebentar tadi. Silakan Yang Berhormat Menteri. Datuk Pengurusi, cuma minta Menteri yang penting tadi, denai sungai, itu adakah projek itu akan diteruskan? Tulis pun tak apa. Yang keduanya, tebatan banjir tepuh Bungai Lilih. Terima kasih. Bertulis. Yang Berhormat Menteri, jawapan bertulis. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM1 bilion 674 juta 694,400 untuk kepala B23 anggaran perbelanjaan mengurus 2023 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju, katakan bersetuju. Yang tidak, katakan tidak. Lebih suara bersetuju, kepala B23 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah perbelanjaan di bawah P23, anggaran perbelanjaan pembangunan 2023 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju, katakan setuju. Yang tidak, katakan tidak. Lebih suara bersetuju, perbelanjaan di bawah kepala P23 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kepala bekalan P43 dan kepala pembangunan P43 di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan terbuka untuk dibahas. Untuk makluman Dewan, seramai 16 Yang Berhormat akan berbahas senarai seperti berikut. Pohon Yang Berhormat, nama-nama disebut bersedia, ya. Pertama, Yang Berhormat Bakri, Yang Berhormat Maran, Yang Berhormat Tanjung Piai, Yang Berhormat Kuala Langit, Yang Berhormat Batu Gajah, Yang Berhormat Hulu Selangor, Yang Berhormat Betong, Yang Berhormat Kuantan, Yang Berhormat Wangsa Maju, Yang Berhormat Kuala Nerus, Yang Berhormat Keluang, Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Kalabakan, Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Lubuk Antu, Yang Berhormat Balik Pulau. Majlis memulakan, dipersilakan Yang Berhormat Bakri. Tak ada dalam Dewan. Jika tidak ada, Yang Berhormat Bakri 1, Yang Berhormat Bakri 2, Yang Berhormat Bakri 3, saya teruskan dengan Yang Berhormat Maran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Amat Datuk Pengerusi kerana izinkan saya untuk membahaskan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan yang telah diperuntukkan sejumlah 5.3 lebih kurang 5.3 bilion dengan murus lebih kurang 1.77 bilion dan pembangunan 3.558 bilion. Datuk Yang Bertua, kalau tidak silap sejumlah lebih kurang 7.58 juta telah dikurangkan daripada cadangan bajet yang disediakan oleh Kerajaan Keluarga Malaysia di bawah Perdana Menteri yang ke-9 yang lalu, iaitu BERA. Peruntukan bahagian mana dikurangkan, sedangkan program Kampung Baru telah dimasukkan semula daripada Kementerian Perpaduan dengan meningkatkan pertambahan peruntukan lebih daripada 30% daripada 67 juta kepada 104 juta. Dan ini sebenarnya melebihi peruntukan yang diberikan kepada jabatan-jabatan yang penting di bawah Kementerian Perumahan dan Kejahatan Tempatan ini. Yang Amat Datuk Yang Bertua, saya nak menyentuh beberapa perkara. Pengerusi, maaf. Yang pertama ialah butiran 030100 bomber dan penyelamat Malaysia. Tahniah saya ucapkan kepada dan terima kasih kepada bekas Ketua Pengarah Bomber Malaysia yang baru saja bersara, Yang Amat Setia Datuk Sri Hamdan, dan tahniah kepada penggantinya Yang Amat Setia Datuk Wahab yang mengambil alih sebagai Ketua Pengarah Bomber. Dan ucapan terima kasih juga kepada Perkhidmatan Bomber yang telah memberikan kerjasama yang cukup baik, menaikkan imej negara, memberikan perkhidmatan menyelamat di gempa bumi Turki dan juga Syria. Maran, setiu nak sikit saya bomber ni. Ya, saya boleh. Yang Amat Datuk Pengerusi, butiran 3000 pembinaan bangunan JPDM di Semenanjung. Saya menarik perhatian kementerian. Kita telah mencadangkan balai bomber di Cenor ataupun Pekan Awah Maran dalam kos lebih kurang 4 juta dan tanah telah pun dikenal pasti, dan saya dipahamkan peruntukan atau urusan tanah juga telah dicadangkan oleh kementerian. Saya nak tahu bilakah balai bomber ini akan dibina dan bilakah balai bomber ini dibina dan apakah tindakan awal yang diambil oleh kerajaan dan kementerian sekarang dalam melaksanakan cadangan ini. Saya tidak mahu menteri mencadangkan satu projek atau dua projek balai yang baru, sedangkan beberapa projek yang telah lama dicadangkan oleh masyarakat, oleh kerajaan dahulu dibatalkan, dihentikan. Sila. Okey, terima kasih Maran. Saya nak tanya berkait dengan bomber ni, berkait dengan sukarelawan bomber. Adakah sukarelawan bomber ni diberi allowance sebagaimana sukarelawan APM, rela dan lain? Kalau sekiranya tidak ada allowance, saya cadangkan supaya diberi allowance pada mereka. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Yang Amat Setiu, sebenarnya kita pernah menaikkan allowance bomber ni daripada RM6 kepada RM8 dan kita nak strap dengan anggota-anggota bomber yang menjalankan perkhidmatan untuk masyarakat ini. Terima kasih. Saya masukkan ucapan Yang Amat ke dalam ucapan saya untuk perhatian kerajaan. Yang Amat Datuk Yang Bertua, butiran 030200 Perumahan Negara, kerajaan dahulu telah mensasarkan lebih kurang 500,000 projek rumah mampu milik yang akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12. Saya ingin bertanya, apakah cadangan ataupun sasaran ini akan diteruskan oleh kerajaan yang ada pada hari ini? Dan terdapat lebih kurang, yang kedua, terdapat lebih kurang 15 hingga 16 agensi yang terlibat dalam pembinaan rumah. Sejauh mana kerajaan akan meneruskan menyelaraskan agensi-agensi ini, termasuk jabatan dan juga agensi di bawah jabatan kementerian yang lain, dalam memastikan supaya pelaksanaan pembinaan rumah di negara kita ini dapat diselarakan dan pelaksanaannya dapat disegerakan. Terima kasih Datuk Yang Bertua, dan butiran 17400 program pembangunan kampung baru seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dulu kampung baru ini di bawah KPKT, kemudian kita pindahkan pula kepada Kementerian Perpaduan Negara. Sekarang bila menteri baru pindahkan pula kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Apa alasan yang diberikan? Sedangkan peruntukan disediakan lebih besar daripada peruntukan diberikan kepada jabatan-jabatan yang penting di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang berikutnya,
Datuk Yang Pertua ialah 01901-01907 rancangan tempatan di bawah perancangan bandar dan desa diperuntukkan lebih kurang 23 juta. Saya ingin bertanya kepada kementerian, saya pernah berkhidmat di daerah, di negeri dan sebagainya. Terdapat sebenarnya perancangan tempatan ini cukup baik yang telah dipersediakan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Tetapi apabila di daerah negeri ataupun di daerah bila mencadangkan projek-projek pembangunan ini, kadang-kadang mereka tidak rujuk kepada rancangan tempatan yang telah pun disediakan. Apakah kerajaan sedar keadaan ini dan apakah tindakan yang diambil oleh kementerian termasuk Jabatan Perancang Bandar dan Desa untuk memastikan supaya setiap perancangan dibuat diikuti oleh negeri dan juga daerah. Dan saya juga yang bertanya, apakah fenomena yang berlaku ini, malapetaka yang berlaku, banjir, tanah runtuh dan sebagainya, disebabkan oleh kawasan-kawasan negeri ataupun daerah tidak melaksanakan projek-projek mengikut perancangan yang telah dibuat oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Dan saya kira perkara ini perlu diberikan perhatian oleh kementerian kerana kerugian yang diperoleh yang kesan daripada pelaksanaan ataupun perkara-perkara yang terkesan daripada bencana-bencana seperti banjir dan tanah runtuh ini cukup besar, bukan sahaja kepada negara, bahkan kepada masyarakat di negara kita ini. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Datuk Pengerusi. Terima kasih. Saya jemput Tanjung Piai. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada butiran 010-100 pengurusan am dan butiran 02-0100 kerajaan tempatan. Datuk Pengerusi, berakhirnya fasa pandemik dan sekarang di era endemik, banyak pihak yang melihat potensi perniagaan yang lebih positif. Maka ramailah yang ingin membuat perniagaan atau menggerakkan semula projek-projek yang terkenal kerana pandemik COVID-19. Pihak-pihak yang terlibat dengan aktiviti komersial atau layanan perniagaan mengetahui keperluan memohon lesen perniagaan dari pihak berkuasa tempatan. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, saya telah difahamkan Kerajaan Negeri Johor telah mengambil pendekatan dengan proaktif memperkenalkan pelaksanaan Johor Fast Lane pada 14 Jun 2022 sebagai panduan kepada Jabatan Teknikal, Dalaman dan Dualan, Principal Submitting Person serta pemaju untuk pelaksanaan industri. Jika membaca kepada prosedur yang diberikan dalam Fastlin, skalanya kelihatan mudah dan pemohon mampu menyediakan segala dokumen dan keperluan yang diperlukan. Bagaimanapun dalam realiti, ia tidak semudah yang disangka kerana berdasarkan maklum malas, pelaksanaan Fastlane tersebut banyak bergantung juga kepada respon daripada semua jabatan dan agensi yang terlibat. Saya telah menerima aduan daripada pemohon mengatakan pihak PBT tidak dapat memproses permohonan dengan pantas disebabkan kelewatan ulasan jabatan-jabatan terlibat. Saya juga dimaklumkan bahawa Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah antara jabatan atau agensi yang selalu lewat dan lambat memberikan ulasan berbanding dengan agensi atau jabatan yang lain. Kelewatan tersebut dikatakan berpunca dari kekurangan pegawai Jabatan Bomba di kawasan tersebut. Ulasan Jabatan Bomba diperlukan bagi permohonan lesen perniagaan dan juga kelulusan bangunan dalam kes mendapatkan sijil layak menduduki atau dikenali sebagai Certificate of Completion of Compliance atau CCC untuk sesebuah bangunan baru yang dibina. Bagi permohonan lesen perniagaan pula, ulasan Jabatan Bomba adalah kepada pematuhan syarat keselamatan seperti menyediakan pemadam kebakaran, pintu kecemasan dan sebagainya. Isu paling kritikal yang saya difahamkan adalah pegawai bomba daerah tidak mempunyai kuasa mutlak terhadap ulasan yang diberikan. Ulasan tersebut perlu dihantar ke Ibu Pejabat Bomba Negeri untuk timbal balas keputusan dan setelah disokong dan diluluskan di peringkat Ibu Pejabat barulah dikembalikan kepada pihak berkuasa tempatan. Ini adalah menyebabkan sesuatu ulasan menjadi lambat dan memakan masa yang panjang. Oleh itu saya cadangkan kepada kementerian agar penurunan kuasa kepada pegawai di peringkat daerah atau menambah kaki tangan yang diberikan kuasa pemutus dalam membuat ulasan tersebut. Selain dari itu,
Saya percaya PBT adalah sebagai pusat senti atau one-stop center bagi menguruskan sebarang permohonan lesen. Bermaksud pemohon tidak perlu berurusan dengan jabatan atau agensi secara berasingan. Tetapi saya difahamkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia pada masa yang sama masih meminta pemohon berurusan dengan jabatan bagi mendapatkan segala borang berkaitan yang sepatutnya diperolehi di pusat senti. Jika benar sedemikian, saya melihat apa yang dibuat oleh Jabatan Bomba tidak menterjemahkan hasrat fungsi pusat senti ditubuhkan. Saya melihat keadaan ini adalah tidak sihat dan mengganggu kelancaran sistem berpusat. Saya percaya pihak PBT telah menetapkan tempoh masa untuk sesuatu ulasan dibuat dan dikembalikan semula untuk proses selanjutnya. Ketidakpatuhan kepada tempoh masa ini akan membawa kesan kelewatan berganda jika pemohon lambat dimaklumkan bagi sebarang ketidakpatuhan syarat di mana akan lambatlah pula tindakan pembetulan yang perlu diambil oleh pemohon atau pemaju. Justru itu saya cadangkan kepada kerajaan agar permohonan lesen atau kelulusan melaksanakan projek dapat dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan. Jika permohonan telah mematuhi semua syarat, kerana kelewatan bukan saja merugikan peniaga tetapi juga kerajaan dari sudut kutipan cukai. Kementerian, jabatan ataupun agensi berkaitan wajar membuat kajian dan semakkan apakah punca kelewatan sehingga sesuatu ulasan perlu mengambil masa yang terlalu lama dan membuat tindakan pembetulan agar maksud semula fast lane benar-benar menepati maksud dan tujuan yang dilaksanakan. Datuk Pengerusi, saya juga nak sentuh butiran 02077 pembangunan Kampung Baru Cina. Kemudahan inflasi asal di Kampung Baru Cina kebanyakan telah dinaik taraf. Terdapat juga setengah kampung Baru Cina telah dinaik taraf sejurus pembangunan taman-taman perumahan di sekitarnya. Maka pembangunan sosio-ekonomi Kampung Baru Cina perlulah dititiberatkan seiring dengan pembangunan era digital. Dengan pembangunan ekonomi Kampung Baru Cina, golongan muda tidak perlu lagi berhijrah ke bandar-bandar untuk mencari peluang pekerjaan dan meningkatkan kampung halaman dan meninggalkan kampung halaman mereka. Ini secara langsung dapat meningkatkan produktiviti kampung yang tidak hanya bergantung kepada orang tua saja. Oleh itu saya ingin tanya kepada kementerian, apakah kemudahan yang disediakan kepada mereka yang ingin menceburi perniagaan di Kampung Baru Cina seperti kemudahan pinjaman wang untuk memulakan sesuatu perniagaan. Saya juga cadangkan bahawa proses permohonan tersebut haruslah dipermudahkan dan kelulusan dapat dilulus dalam tempoh masa yang singkat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Kuala Langan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin menyentuh kepada perkara berkaitan dengan perancangan bandar dan juga desa ataupun Plan Malaysia yang merancang penyelaras pengawal penggunaan dan pemajuan tanah serta bangunan dalam kawasan pihak berkuasa perancang tempatan. Saya merujuk terus kepada muka surat 379 butiran 0200000 aktiviti 020 400 perancang bandar dan desa ataupun Malaysia. Kita sedia maklum bahawa sesuatu pembangunan bandar baru ataupun perancangan perumahan, dia mempunyai garis panduan yang harus diikuti sehinggalah diluluskan dibawa ke jawatan kuasa perancang negeri dan diluluskan oleh kerajaan negeri. Dan mungkin ada juga pindahan-pindahan yang akan berlaku sehinggalah ianya dapat dilaksanakan. Dan saya melihat bahawa perlunya keterlibatan daripada kawasan-kawasan sekitaran, terutamanya juga apabila melibatkan kawasan-kawasan yang bersepadanan dengan pihak berkuasa tempatan yang berbeza ataupun daerah yang berbeza. Saya suka menyentuh secara khususnya adalah berkaitan dengan penyediaan rumah ibadat dan tempat keagamaan di kawasan perumahan yang kita tahu ada piawannya, termasuklah kemudahan masjid, surau, tokong, kuil, gereja ataupun gurdwara. Dan piawan-piawan penyediaannya termasuklah jemaah-jemaah ataupun penganut-penganut yang berbeza-beza jumlahnya mengikut keperluan-keperluannya sebagai piawan. Dan juga keluasan-keluasan minimum rumah-rumah ibadat tersebut dan sehingga ke peringkat bagaimana jarak dalam bentuk minit ataupun dalam bentuk meter ataupun kilometer jarak-jarak yang tertentu.
Kerana saya melihat dia ada juga sensitivitinya. Saya mempunyai pandangan ataupun cadangan kepada kementerian bahawa sebaiknya rumah-rumah ibadat ini dapat diletakkan pada tapak yang berbeza. Contohnya rumah ibadat Islam berbeza dengan rumah ibadat tapaknya dengan rumah ibadat yang bukan Islam. Kerana saya melihat ada beberapa sensitivitinya, termasuklah kita tidak mahu apabila berlaku, kita tahu yang kita nak hidupkan adalah keharmonian kepelbagaian kaum dan anutan agama. Tetapi kita tidak mahu ada ketajaman apabila rumah-rumah ibadat ini berada pada satu lot yang sama, kerana mungkin akan melibatkan bunyi-bunyian, pembesar suara dan sebagainya yang akhirnya mungkin akan menimbulkan sedikit ketidaktenteraman ataupun menjadi konflik di kawasan tertentu. Saya ingin mengambil ini sebagai satu rujukan, sebagai contoh di kawasan saya, yang mana pembangunan pembangunan Canary Garden di Bandar Bistari Kelang, yang mana pada baru-baru ini juga menjadi satu isu yang tercetus, walaupun ini adalah di bawah Majlis Perbandaran Kelang tetapi bersepadanan dengan Majlis Perbandaran Kuala Langat, yang mana baru-baru ini apabila dinaikkan banner untuk pembangunan kuil ataupun rumah ibadat Hindu, yang mana kawasannya benar-benar walaupun di kawasan Canary Garden ini tapi benar-benar berada di kawasan perkampungan Melayu Islam. Saya tak menafikan keperluan untuk penganut agama Hindu di kampung Air Hitam, tetapi jaraknya agak jauh. Jadi ini menimbulkan juga kerisauan kepada masyarakat Islam di situ, dan bantahan-bantahan yang saya kira ada kebenarannya. Dan saya melihat walaupun tapak ini sebenarnya adalah tapak institusi dan juga kemudahan awam, dan juga diluluskan secara dasar untuk pembangunan kuil, tetapi selepas itu telah ditolak kerana berdasarkan kepada pelan jalan yang masih lagi tidak teratur, dan baru-baru ini sudah ada seolah-olah pecah tanah yang menimbulkan kerisauan kepada masyarakat yang beragama Islam di situ. Saya mengharapkan pihak menteri, mungkin kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan dapat menangani isu ini dengan yang terbaik. Yang kedua, saya ingin menyentuh kepada muka surat 382 butiran 30000 pembinaan bangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Semenanjung Malaysia, dan 31000 perolehan kenderaan dan kelengkapan bomba. Sebenarnya kita sedia maklum, Kuala Langat adalah Klang Valley 2 yang mana pembangunan cukup pesat, termasuklah nanti akan ada pembangunan Idris ataupun pembangunan pelabuhan Pulau Keri dan beberapa pembangunan yang lain, termasuklah jajaran West Coast Expressway yang mungkin juga akan terdedah dengan kemalangan dan sebagainya. Dan kita tahu juga Kuala Langat sebahagiannya adalah kawasan tanah gambut yang memerlukan perkhidmatan bomba dan penyelamat yang cukup besar. Pada hari ini kita ada sebuah balai bomba dan penyelamat banting yang mempunyai keluasan yang sangat kecil dan struktur bangunannya yang memang lama. Dan saya tidak nafikan bahawa ada satu balai bomba penyelamat di Teluk Paling Megarang yang baru, tetapi saya nak mengutarakan ini bahawa kemudahannya ataupun fasiliti yang ada terlalu limited. Tidak ada tangki lori yang diperlukan untuk bawa air apabila berlaku kebakaran, sama ada kebakaran tanah gambut dan sebagainya. Tidak ada skylift apabila ada berlaku pembakaran di bangunan-bangunan yang bertingkat, yang mana walaupun kita tak nafikan boleh dapat bantuan daripada Balai Bomba dan Penyelamat daripada KLIA ataupun Pelabuhan Kelang, tetapi ia akan mengambil masa. Jadi saya mengharapkan supaya kelengkapan seperti ini, termasuklah saya dimaklumkan perlunya 4-wheel drive apabila berlaku kebakaran tanah gambut ini, memudahkan pergerakan kepada ahli-ahli bomba itu sendiri. Saya tidak bukan berkehati kalau kita lihat di kawasan Sabak Benam ataupun Sekincan mempunyai balai bomba yang agak baik, mungkin ada juga keperluan di sana, tetapi dengan keadaan Kuala Langat sebagai daerah ataupun pihak berkuasa tempatan, pihak majlis tempatan yang membangun cukup pesat, ini adalah perkara-perkara yang saya kira harus dipertimbangkan oleh kementerian. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Batu Pahat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Tuan Pengerusi dan seluruh ahli Dewan. Saya ucapkan terima kasih kerana turut diberi kesempatan dalam perbahasan bajet 2023 di peringkat jawatankuasa. Saya ingin menyentuh tentang P43 Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan butiran 01513, 00500, 04001, 04000, 01513 di bawah tajuk Perumahan Negara iaitu Program Perumahan Rakyat PPR. Terdapat 22.8% penduduk kawasan bandar yang masih menyewa. Ini adalah hasil daripada laporan kajian pendapatan isi rumah pada 2019. Dengan pentahan bajet pada tahun ini, insya-Allah diharapkan ianya dapat dikurangkan. Diharap juga program PPR ini dapat memberi peluang kepada kumpulan yang berpendapatan rendah untuk memiliki rumah pertama mereka. Oleh itu, mohon penjelasan berapa ramai kumpulan yang berpendapatan rendah ini bakal mendapat faedah daripada program ini. Selain daripada itu, biasanya di kawasan-kawasan PPR ini terdapat beberapa kemudahan gerai makan atau ruang niaga. Biasanya dia akan mengganggu lalu lintas atau tempat letak kereta. Maka saya mohon penjelasan, adakah kemudahan asas seperti gerai atau ruang makan ini di dalam PPR dinaikkan taraf selaras dengan hasrat Perdana Menteri yang mahu gerai-gerai makan dinaikkan taraf. Memandangkan ada pertambahan besar dalam bajet tahun ini daripada 90.84 juta kepada 300.94 juta, Batu Pahat mohon perincian butiran perbelanjaan bagi tajuk ini. Butiran 00500 di bawah tajuk pengurusan sisa pekerjaan. Kita semua tahu sisa pekerjaan ini akan bertambah dari masa ke semasa. Oleh itu mohon penjelasan. Adakah pusat pelupusan sisa pekerjaan ini akan disediakan di setiap kawasan perbandaran di mana kepadatan penduduk antara 300,000 hingga 500,000 orang. Dan mohon perincian juga jika sisa pekerjaan ini semakin meningkat hasil kepadatan penduduk ini, adakah kutipan yang biasanya dibuat 2 hari sekali ini akan dibuat kerap atau seperti setiap hari. Tuan Pengerusi, oleh kerana pertambahan besar dari bajet 106.4 juta kepada 246.9 juta. Mohon penjelasan juga, adakah lori-lori sampah kompakter yang baru akan disediakan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan yang berkualiti? Kerana kita dapat tahu rata-rata lori-lori kompakter ini sudah uzur dan boleh mengundangkan ketidakkeselesaan orang awam. Mohon perincian juga, adakah jadual pengumpulan pengasihan sisa pekerjaan ini diberi maklum kepada orang ramai supaya dianya salah satu cara menambah penambaikan perkhidmatan. Bagaimana kalau ianya diletak di tempat yang mudah dilihat seperti di masjid, surau, kuil dan bas stand dan sebagainya. Tajuk butiran 04001 di bawah tajuk kesejahteraan bandar, penyelenggaraan perumahan. Terdapat rumah-rumah kos rendah awam ni yang kelihatan usang dan nampak buruk seperti dia tidak lama dicat. Mohon penjelasan juga kepada bangunan 4 atau 5 tingkat PPR yang tiada lift dan bangunan-bangunan ini sudah berusia lebih 30 hingga 40 tahun. Adakah ada cadangan untuk memasang lift demi membantu warga emas atau yang mereka yang sakit untuk tinggal di tingkat atas? 04000 di bawah tajuk kesejahteraan bandar iaitu program pembasmian kemiskinan bandar. Saya mohon penjelasan juga. Saya ingin mengetahui apakah jenis program pembasmian kemiskinan bandar, terutamanya di kawasan Batu Pahat. Kedua, siapa yang akan dilibat urus? Ketiga, bilakah program akan dimulakan atau tempoh program dilaksanakan, terutama di kawasan Batu Pahat? Dan di negeri-negeri manakah yang akan diberi keutamaan? Butiran 00100 di bawah tajuk Kerajaan Tempatan, program kerja kecil di kawasan pihak